Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 2 ingin menerangkan mengenai cara-cara pemasangan CPU. Saya mewakili daripada kumpulan kami iaitu Nawawi bin Kamal Zaman, Fadil bin Zali, Muhammad Syahmi bin Saiful Alam dan saya Farida binti Ibrahim. Baik, sebelum kita memulakan, saya akan menerangkan mengenai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Di sini adalah hard disk, wire connector, casing untuk hard disk. Yang ini adalah DVD drive, wire connector, RAM, processor dan komponen utama iaitu motherboard. Dan yang terakhir ini adalah housing. Seterusnya, saya akan masukkan motherboard, processor dan RAM ke dalam housing CPU. Lihat, ambil motherboard, letakkan di dalam satu bahagian di housing CPU. Okey, pastikan semua port-port ini masuk di dalam rumahnya. Baik, seterusnya kita ambil processor. Sebelum tu pastikan housing untuk processor ini dibuka terlebih dahulu. Masukkan processor dengan berhati-hati. Pastikan masuk di rumahnya lah. Baik, lihat. Tutup semula housingnya. Lock. Seterusnya, RAM. Baik. Masukkan RAM di dalam port sehingga membunyi klik. Seterusnya, kita memasangkan kipas penyejuk prosesor. Di mana terletaknya kipas penyejuk prosesor ini? Ia adalah terletak di atas prosesor yang telah kita pasang tadi. Baik, di sini letakkan gam agar ia dapat berlakunya proses penyejukan di antara prosesor dan heatsink ini dengan baik. Baik, untuk tujuan demonstration ini saya tidak melekatkannya kerana stok saya pun telah kehabisan, maka ia sekadar hanya untuk latihan pemasangan. Baik, letakkan di atas prosesor dengan baik, selari dengan rumah skru. Okey, lihat. Seterusnya, dengan menggunakan screwdriver yang terdapatnya magnet di hujung ini, memudahkan kita untuk memasang skru. Mari kita lihat. Okay. Pastikan skru ini selari dengan rumah skru agar di bahagian permukaan skru tidak berlaku kerosakan. Seterusnya adalah pemasangan power supply. Yang pertama, di sini, di bahagian tapak motherboard. Seterusnya, power supply yang kedua, masih lagi di tapak motherboard. Yang ketiga, iaitu button power. Seterusnya, di sini adalah untuk USB. Okey. Seterusnya, yang terakhir ini adalah untuk bahagian mikrofon dan juga speaker. Pasang dengan berhati-hati. Okey, masuk ya.
Baik. Baik, di sini ada 3 bahagian. Saya pasang satu-satu ya. Yang ini adalah untuk bahagian kipas. Baik, pasang ya. Okey. Seterusnya, yang ini adalah untuk pengesan haba ya, di bahagian tepi sini. Okey. Okey. Dan yang ini adalah untuk bahagian buzzer. Di bahagian sini. Sekejap. Okey. Pasang dengan berhati-hati. Komponen seterusnya adalah DVD drive. Baik, ini adalah DVD drive yang digunakan pada sebelum ini, dan sekarang ini kebanyakan mereka menggunakannya sebagai digantikannya sebagai pen drive dan external hard disk dan sebagainya. Seterusnya, masukkan DVD drive ini di dalam casingnya, yang ini di bahagian CPU, sehingga bunyi klik. Okey. Seterusnya, tutupkan sedikit. Okey. Untuk kita cari wire supply SATA 4. Tadi SATA 4. Okey, yang ini power supply. Okey, pin 4. Masukkan. Okey, selesai. Dan yang wire seterusnya yang di sini. Okey, kita ambil wire connector di bahagian besi ni, di permukaan atas. Okey, wire connector ni fungsinya adalah untuk menyampaikan maklumat kepada motherboard. Baik, kita tutup. Okey, supplykan wire ini di bahagian motherboard. Seperti ini. Okey. Baik. Begini. Maskinikan wire-wire dia agar tak nampak serabut. Okey. Baik, selesai. Baik, untuk komponen yang terakhir adalah hard disk. Baik, sebelum kita memasang hard disk ini, saya akan memasangkan dulu SATA 3 agar ia proses menyusun hard disk dapat dilakukan dengan baik dan sempurna. Baik, masukkan dahulu bahagian SATA 3. Sekejap, saya tengok wire dia. Okey, yang bahagian ni lah ya. Okay. Saya ambil hard disk ini, masukkan di dalam rumah dia seperti ini. Kita masukkan dahulu power supply, wire power supply di dalam port dia. Lihat seperti ini. Kemudian wire SATA 3. Okey, seperti ini. Okey, selesai. Kemudian turunkan hard disk. Okey. Kemudian masukkan tarik bahagian dalam ni sehingga bunyi klik dan tolak dia. Okey. Selesai. Baik, seterusnya kita pasang kabel CPU. Masukkan dulu bahagian bawah. Okey, kita masukkan klik di bahagian atas ni. Selesai, dan kita tutup casing CPU. Baik, dan CPU sedia untuk digunakan. Baik, sekarang ini mari kita melakukan proses membuka CPU. Pastikan kita klik di bahagian tepi button untuk kita membuka casing CPU ini. Lihat.
Ini adalah komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU. Seterusnya, kita buka di bahagian depan casing ataupun cover CPU. Okey. Baik. Selesai dibuka. Pertama sekali, kita keluarkan hard disk. Bagaimana cara membukanya? Baik, kita tarik bahagian yang biru ini. Sebagai langkah pertama, kita menanggalkan hard disk. Kemudian kita buka wire yang power supply dan juga wire yang menghubungkan kepada motherboard. Seterusnya, tanggalkan. Ini adalah hard disk. Tanggalkan wire penghubung dengan wire hard disk lah yang menghubung dengan motherboard. Kemudian langkah seterusnya adalah kita menanggalkan wire yang terdapat pada DVD drive. Terdapat dua wire, sama juga seperti hard disk tadi. Wire yang menghubungkan dengan motherboard dan juga wire power supply. Okey, selesai. Kita cabut dulu external wire penghubung, connector wire yang ini. Dan kita tarik. Buka casing untuk DVD drive. Tanggalkan. Kaedah menanggalkan DVD drive ni sama macam kita nak buka yang casing ni lah. Ada button kat tepi sini. Kita cabut dengan perlahan. Cabut dan tarik. Seperti ini. Baik. Ini adalah DVD drive. Okay. Seterusnya kita buka kipas penyejuk prosesor. Yang pertama sekali kita kena tanggalkan dulu wire-wire yang terdapat di tepinya, iaitu wire yang pertama ni saya tanggalkan wire untuk buzzer, ya, wire buzzer. Kemudian sekejap, saya buka dulu wire ni. Wire untuk yang kedua, wire untuk apa ni tadi? Detect panas, detect pemanas, pengesan haba. Wire untuk pengesan haba. Okey, yang terakhir wire untuk proses kipas. Okey. Dengan menggunakan screwdriver bunga, mari kita tanggalkan skru yang terikat pada kipas ini. Tanggalkan daripada prosesor. Ini adalah kipas untuk menyejukkan prosesor pada motherboard. Baik, seterusnya adalah kita menanggalkan wire-wire yang terdapat pada motherboard, seperti wire power blink ni. Tanggalkan wire ni.
Kemudian wire untuk power supply yang kecil. Right. Seterusnya power supply yang besar ini kita tanggalkan. Okey, tanggalkan. Kemudian wire USB. Wire USB ini. Okey, ini. Seterusnya wire untuk speaker ataupun mikrofon. Hati-hati. Okey, baik ini. Seterusnya kita tanggalkan RAM. Cabut daripada port dia. Okay. Ini RAM dan processor. Kita buka klip dia. Baik, tanggalkan processor ini. Ini adalah processor. Yang terakhir adalah kita menanggalkan motherboard daripada housing CPU ni. Ini adalah motherboard. Baik, selesai. Beginilah cara-cara untuk kita menanggalkan komponen-komponen daripada housing CPU. Terima kasih. Assalamualaikum.